بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أرسله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فمن شز في النار. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengangkat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk berada dalam majlis ini untuk lebih kita mengenali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Malam ini kita dalam Syama'il yang ke-19, Syama'il tentang sifat baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-19. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Abu Shaykh dan Ibnu Sa'ad. Syama'il yang ke-19, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Bertajuk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Abu Hurairah meriwayatkan, katanya, saya tidak pernah melihat baginda Ar-Rasul, saya tidak pernah melihat apa-apa perkara yang lebih indah daripada baginda Ar-Rasul. Seolah-olah matahari beredar di wajah beliau. Itulah yang lahir dalam apa yang kita sebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghali ila akhir. Yang kita sebut anta syamsun itu diulang sebut oleh para sahabat. Mereka nak menggambarkan kesempurnaan baginda Ar-Rasul. Banyak kali mereka menggambarkan seakan-akan wajahnya bercahaya. Dan cahayanya macam mana? Sampai seakan-akan cahaya matahari itu bersinar di wajah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah sambung, dia kata, saya juga tidak pernah melihat seseorang yang jalannya lebih cepat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bumi dilipatkan kepada baginda. Sungguh kami harus memaksa diri untuk berjalan seperti itu, dan beliau tidak peduli terhadap rasa lelah kami. Itu yang disebut oleh Abu Hurairah, sifat jalan Nabi masyihi sallallahu alaihi wasallam, dia jalan cepat. Dalam syarah disebut macam ni. Apa makna dia jalan cepat? Ada tiga benda yang disebut dalam hadis ni. Yang pertama tentang keindahan Ar-Rasul, wajah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu berlegar berjalan di wajah baginda Ar-Rasul. Satu. Dan kita sebut tadi ni, dari itulah lahirnya apa yang disebut ungkapan anta syamsun anta badrun. Yang kedua, apa dia? Yang kedua disebut, aku tidak pernah melihat orang yang berjalan cepat macam jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah disebut macam ni,
Dia kata wahiyal hay'atul lati ya'taduha an-nasu fil masyi. Yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah menggunakan kalimah asra'a fi mishyatihi. Mishyatihi itu maksud dia hay'ah allati ya'taduha an-nasu fil masyi, keadaan seseorang tu berjalan dengan cara yang biasanya Ar-Rasul jalan macam tu, jalan cukup cepat. Orang Arab jalan dah cepat dah, Ar-Rasul SAW dia berjalan cukup cepat, asra. Sampai dalam riwayat, kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat ni, ada 2-3 riwayat, nanti ada lagi 2 riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga satu lagi juga riwayat daripada Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Antara para sahabat yang paling menyerupai Nabi Ar-Rasul SAW itu adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, kita baca dalam riwayat, kenapa dia datang daripada satu keturunan dengan Nabi SAW. Kita tahu bangsa Quraisy itu dia datang daripada Mudar daripada Adnan daripada Ismail alaihi salatu wasalam. Kemudian turun tu, Nabi kata sebaik-baik rumah dalam Makkah, rumah dengan makna kabilah dalam Makkah itu adalah kabilah Quraisy. Dan sebaik-baik sebaik-baik rumah dalam kabilah Quraisy itu adalah rumah Hashim. Ali bin Abi Talib adalah anak kepada Abu Talib bin Abdul Muttalib, manakala Ar-Rasul SAW anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka datang daripada rumah yang sama, daripada Bani Hashim. Bila mereka datang daripada Bani Hashim, maka itulah kata para sahabat, ketika mereka melihat baginda Ar-Rasul, mereka mensifatkan orang yang paling hampir, hatta fi wasfi masyiatihi, hatta dalam masalah jalan sama dengan Nabi ini, yang paling rapat dengan, yang paling sama dengan Nabi ini adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Itu pun nanti kita akan tengok Ali radhiyallahu anhu sebut tentang asra', cepatnya baginda berjalan ini macam mana. Nanti kita akan tengok cepatnya baginda berjalan itu lebih daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga, istilah yang digunakan oleh Abu Hurairah, dia kata ka'annamal ardu tutwa lahu, seakan-akan bumi itu dilipat. Tuan-tuan duk baca dalam doa safar, bila kita nak berjalan, kita nak pergi musafir di mana-mana, kita baca doa safar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna naj'alu fi safarina hadha al-birra wat taqwa. Allahumma twi 'anna bu'dah. Allahumma twi 'anna bu'dah diambil daripada perkataan tutwa. Ya Allah, lipatkanlah bumi ini bagi kami. Dengan makna, para ulama menyebut sama ada kita tak berasa jauh ataupun memang didekatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi Ar-Rasul dalam hadis ni disebut ka'annamal ardu tatwa lahu, dengan makna perjalanan tu nampak bagi orang lain agak melelahkan, tapi tidak bagi baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan bumi itu dilipat kepada baginda, dengan makna kepada baginda itu perjalanan yang bagi orang lain lumayan jauhnya, lumayan melelahkan, tetapi tidak bagi baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pergi Masjid Quba sebelum daripada Arab Sudan tu bawa masuk dalam ladang tu, yang dikatakan ladang tu, dia buah ladang tu pun ambil daripada luar semua. Dia buah nama buah ladang, apa nama, sebelum daripada Arab Sudan tu buat pergi buah ladang tu, suruh buat pitang lain mampus dia tak mau. Sebab tu ke ladang tu bagi kat dia 150. Pitang lain mampus dia tak mau. Sebelum tu tuan-tuan pergi Quba. Ketika tuan-tuan masuk Masjid Quba, pintu sebelah kanannya, kanan mihrab, ataupun sebelah kiri, ataupun pintu perempuan, ataupun pintu belakang, semua tu diletakkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi itu disebut kana sallallahu alaihi wasallam ata Quba'in masyian aw rakiban. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi Quba, sama ada dalam keadaan berjalan kaki aw rakiban, ataupun naik kenderaan. Para ulama muhaddithun menyebut lebih banyak baginda Ar-Rasul jalan kaki ke Quba.
Contoh cuba bayang daripada Al-Madinatul Munawwarah, rumah Nabi itu, maqam Nabi lah ni, dan situlah Masjidun Nabawi, tang Raudhah tu semua, dia berjalan rakiban atau masyian. Dan seringnya dalam hadis tu disebut seringnya pada hari apa? Selasa ke hari Sabtu, enggak? Nampak tak baca agak masa masuk tu. Kira pakai jalan. Dia jalan, dia Rasulullah SAW datang pada hari Sabtu. Sering kali Rasul datang ke Masjid Quba pada hari Sabtu rakiban au masyian, berjalan ataupun naik kenderaan. Dan sering kali riwayat menyebut baginda datang selepas sembahyang asar, maghrib nanti semula di Masjid An-Nabawi, di masjidnya, di Masjid An-Nabawi. Cepat, dia jalan cepat. Tentu juga baca bila kita pergi di Uhud, kita akan baca adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menziarahi syuhada Uhud rakiban au masyian. Lebih kerap baginda berjalan kaki daripada baginda menaiki kenderaan. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bumi itu tutwa lahu, bumi itu dilipatkan baginya. Habis. Kemudian di hujung hadis, itu tiga poin utama dalam hadis ini. Di hujung hadis disebut adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak peduli la ghairu muqtarithin wa innahu la ghairu muqtarithin. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tu dia tak peduli ni mengikut syarah disebut kata maknanya baginda Rasul tak suruh mereka jalan cepat, kerana jalan cepat itu bukan sunnah yang muttaba'. Makna dia kalau kata jalan cepat tu dia paksa para sahabat ataupun dia suruh para sahabat untuk ikut, maka nescaya berjalan cepat itu menjadi sunnah muttaba'ah, sunnah yang mesti diikut. Baginda tak marah, hak jalan lambat tak apa, baginda tak marah. Cuma baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan cepat. Jadi kalau agak-agak kita tak boleh jalan cepat, kita kata kena jalan cepat pasal ikut sunnah, tidak. Dia sunnah je belia kerana atas kedudukan baginda Rasul, atas nama peribadinya. Tapi kalau kita ikut, itu adalah bagus. Jalan lambat ni ada beberapa ketika yang tak bagus, terutamanya waktu sa'i. Kita tengah jalan cepat kan, terutama waktu ramal tu, lepas tu kita jalan cepat lagi, nak habis cepat, tengok lambat, sah jemaah depan tu jemaah Malaysia. Tuan-tuan tengok, sah jemaah depan tu, kalau tak Malaysia pun Kalimantan Utara. Tengok jalan. Rasulullah SAW ajar ketika mana baginda turun bermula sa'i tu, baginda jalan cepat sampai dia ramal lebih cepat lagi. Habis tempat ramal itu baginda jalan sebagaimana biasa. Itu yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu. Hadis yang kedua, yang ketiga lebih kurang sama. Kana Ali idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza mashiya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Hadis yang ketiga, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mashiya takaffu'an ka'annama yanhattu min sababi. Hadis yang kedua itu bermakna Ali bin Abi Talib apabila beliau mensifatkan bentuk fisik untuk bentuk peribadi, bentuk fizikal Nabi, dia akan menyebut Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan mengangkat kakinya. Dia tidak jalan tarik, dia akan mengangkat kaki. Yanhattu, dia akan mengangkat. Taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin, seakan-akan dia sedang turun daripada tanah yang landai. Dia bukan jadi heret kaki. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan kakinya itu melangkah dalam keadaan kakinya diangkat. Hadis yang kedua ataupun yang ketiga, Ali kata apa? Apabila baginda berjalan, tubuh baginda diangkat ke atas tegak, takaffuan, diangkat ke atas dalam keadaan tegak, dia tidak tengok bawah, seperti sedang menuruni tanah yang landai. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tengok dalam syarahnya apa yang dimaksudkan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, dia akan berjalan dalam keadaan itu. Disebut oleh syarah kita, dia kata ada dua benda. Yang pertama, gambaran asra'a masyiatihi, gambaran tentang sama dengan hadis yang pertama, baginda bila berjalan ni dia berjalan cepat. Asra'a masyiatihi itu digambarkan syarah kata seakan-akan dia ada urusan lain setelah dia selesai satu urusan, dan itu sifat seorang mukmin. Fa iza faragta fansab,
Dalam surah Al-Insyirah Allah Ta'ala sebut, fa iza faraghta, wahai Muhammad, kamu selesai satu urusan, fansab, buat pula urusan yang baru. Dan Rasul dia memang macam tu, selepas satu dia buat satu, dan cara berjalan baginda itu perancangan baginda itu mempengaruhi cara jalan baginda, kata Syekh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sering apabila dia berjalan, dia memperlihatkan, menggambarkan kepada kita tentang sifatnya. Dia tidak kiri kanan, dia tak tengok kiri kanan, dia bukan begitu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Itu 3 hadis berkaitan dengan sifat berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, penutup kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam yang ke-20, Syama'il yang ke-20, penutup kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksirul qina' ka'anna thawbahu thawb zayyad. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengenakan penutup kepala sehingga pakaian beliau menyerupai pakaian penjual minyak. Wallahu ta'ala alam dalam syarah menyebut, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu itu dikenali, kalau kata pakaian macam ni, pakaian orang yang kerja ni, pakaian macam ni, pakaian orang yang kerja ni. Orang yang menjual minyak itu, kerana dia tanggung, Allah alam, saya baru petang tadi tanya mereka macam mana Yaman angkat Tun Sahara. Ketika tahun, saya tanya Pak Mentua Ustaz Fahmi tahun tadi, pergi bertalaqi dengan dia cara angkat Tun Sahara. Pak Mentua Ustaz Fahmi, Pak Long Haji Ahmad, saya tanya dia tadi macam mana cara dia pergi Mekah tahun 1972, tahun tua pada saya, 1974 dia pergi Mekah sampai balik tahun 75. Dia sebut tadi, dia kata bila dia turun daripada kapal, Tun Sahara tu diletakkan di sini, diikat, kemudian tarik belakang lah. Dia sifat lah tadi ni, saya pun tak ada nak ingat macam mana, tak ada nak faham macam mana benda tu. Dia sebut tu, saya nak ambil kerana dalam syarahnya dia sebut, dia kata seakan-akan hummal Yamani, seakan-akan orang yang tanggung barang-barang ni, barang-barang hujjaj ini Yamani, orang Yaman, dengan dia tutup kepalanya. Dalam syarah juga disebut Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dia rajin tutup kepala. Kita baca dah sebelum ni, kadang-kadang dengan kulan suah, dengan kepiah. Kadang-kadang baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan serban sahaja, tanpa serban penutup tu, tanpa pakai kepiah. Kadang-kadang baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan lilit serban dia tanpa pakai kepiah, kadang-kadang dengan kepiah dan sebagainya, yang kita telah baca dalam syama'il yang lalu dalam bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi digambarkan yuksirul qina', Ar-Rasul lebih banyak menutup kepalanya daripada membuka kepalanya. Ada riwayat baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pakai serban, tak pakai kepiah dan sebagainya? Ada beberapa riwayat baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pakai apa langsung di atas kepala baginda, sehingga kita baca juga dalam hadis-hadis yang sebelum ni bagaimana yang mensifatkan tentang uban dan rambut baginda itu bukan sahabi, bukan isteri, bukan ahli bait, bukan anggota keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai isyarat bahawa pernah baginda keluar di tempat awam tanpa memakai penutup kepala. Tapi dalam banyak keadaan yuksirul qina', dalam banyak keadaan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menutup kepalanya. Yang ke-21, cara baginda sallallahu alaihi wasallam duduk. Cara baginda sallallahu alaihi wasallam duduk. Hadis daripada Qailah binti Mahzamin. Qailah binti Makhramah ataupun Makhzamin, wallahu ta'ala a'lam. Dia kata annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun qurfusa falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashsha' fil jilsah fa'ur'idtu min al-faraqi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Dia kata, Qailah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Baginda sedang duduk dengan lutut diangkat menempel ke perutnya. Dia panggil dalam bahasa Arab qurfusa, dengan dia mengangkat sebelah kaki. Sekali kita akan jumpa Ar-Rasul duduk juga dalam keadaan muttaki'an. Kita juga akan jumpa muttaki'an, duduk dalam keadaan angkat dua-dua lutut. Dia angkat dua-dua lutut, pegang dia daripada depan. Duduk jenis apa tu orang panggil? Duduk jenis apa tu? Dia angkat dua-dua lutut, kemudian dia tangan dia tutup lutut tu. Itu Ar-Rasul SAW. Dalam ketika yang lain, Ar-Rasul SAW akan duduk dalam keadaan yang macam ni. Nak tunjuk orang dah. Lebih kurang begitu lah. Dia duduk dalam keadaan dia mengangkat kaki dia di sebelah kanan, dan tangannya duduk dalam keadaan itu. Duduk dalam keadaan memegang kaki itu. Dia kata, apabila aku melihat Rasulullah SAW khusyuk ketika mana duduk tu, timbul rasa gemetar kerana khawatir keadaan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku nak pergi buat apa pun tak boleh, sebab Qailah ni adalah wanita. Dia takut Ar-Rasul SAW sakit dan sebagainya. Ada dalam hadis-hadis yang lain disebut kata Al-Qurfusa tu bukan sekali yang diduduk oleh baginda Ar-Rasul, tapi banyak kali, terutamanya ketika selepas baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh, tunggu keadaan nak sembahyang zuhar dan sebagainya. Kadang-kadang baginda akan beristirahat dalam masjid dalam keadaan duduk secara qurfusa. Tu satu. Itu cara sifat duduknya baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda kata boleh kita duduk dalam masjid dengan cara qurfusa. Kita duduk dalam keadaan qurfusa dalam masjid, dalam keadaan yang macam kita sebutkan tadi, itu tidak ada masalah. Kecuali sama dengan sekali kita akan jumpa ketika mana Nabi SAW duduk dalam keadaan muttaki'an, bersandar, dan kakinya kedua-duanya diangkat dan tangannya pegang kaki itu. Rasulullah SAW benarkan untuk duduk yang macam tu. Tapi dalam hadis yang lain, baginda pernah duduk macam tu. Dalam hadis yang lain, ada ketikanya baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tak benar untuk kita duduk. Salah satunya ketika mana khutbah sedang dibaca atau apa sedang nak kata apa, sedang disampaikan. Khutbah ni orang tak baca. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ketika mana khutbah sedang disampaikan oleh khatib, ketika itu Ar-Rasul SAW larang kita duduk secara muttaki'an. Sebahagian para ulama sebut termasuklah duduk dalam keadaan qurfusa ni, duduk dalam keadaan nampak macam relax sangat dengan khutbah itu. Itu sebab khutbah ni, sifat khutbah ni, dia mesti pendek. Khutbah Jumaat ni dia mesti pendek, padat. Tuan-tuan cek dalam khutbah Nabi SAW, dia tak panjang, dia pendek. Pendek tu tidaklah juga terlalu pendek. Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, barakallahu li wa lakum. Hak ni pun tak guna dah. Hak tu tak diajar oleh baginda Ar-Rasul. Dia bubuh sifat, dia bubuh rukun khutbah, lepas tu dia berhenti. Tak betul. Ar-Rasul kata tanda kecerdikan seorang khatib itu dia memendekkan khutbahnya dan memanjangkan kalamnya, memanjangkan salatnya. Macam mana pendek itu? Tuan-tuan baca dalam hadis-hadis Nabi. Lebih kurang kalau kita kadarkan, kata para ulama, lebih kurang sekadar 15 ke 20 minit. 15 ke 20 minit khutbah macam tu. Dua-dua ke satu khutbah ke? Kalau dua-dua khutbah lagi bagus, dalam masa 20 minit. Khutbah hantam sampai kedua suku tak berhenti lagi. Kacau. Dan sebuah masjid di Penang, dia tutup dua suku tak habis lagi, 2.20 tak habis lagi. Akak yang khutbah pertama, akak yang makmum marah, dia bakit-bakit, dia kata, "Woi, berhentilah." Apa? Dia kata, "Hang batal." "Hang pun batal," dia kata. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Okey. Poin saya ialah cara al-qurbusa tu boleh duduk. Cara duduk yang macam tadi boleh dalam masjid. Tapi ketika-ketika yang tertentu baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, termasuklah ketika khutbah. Okey. Yang kedua, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid
wa wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Hak ni dia panggil tidur apa tuan-tuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur secara telentang. Dia terlentang dalam masjid dan kaki kanannya diletakkan di atas kaki kirinya. Dia tidur dalam keadaan mustalqiyan. Masjid Nabi SAW sebelah rumah Nabi. Satu, itu kita. Jadi rumah Nabi, Hujuratul Rasul, itu daripada rumah Aisyah sampai seterusnya ke tepi-tepi itu, itulah rumah-rumah Nabi SAW. Dengan Hafsah, dengan Ramlah, dengan Safiyah binti Huyai dan sebagainya. Itulah, sekitar itulah rumah baginda Rasul. Rumahnya dekat dengan masjid. Rasul SAW banyak beriktikaf di masjid. Dan iktikaf Ar-Rasul, kalau kita baca iktikaf Ar-Rasul, baginda masuk sebagai contoh iktikaf Ashrul Awakhir min Ramadan. Apa yang disifatkan oleh para ulama, disifatkan oleh para sahabat tentang iktikaf Nabi, dia masuk ke dalam masjid, dia tidak keluar illa lihajah, melainkan untuk hajat. Melainkan untuk hajat. Termasuklah ketika mana dia nak sikatkan rambutnya, dia nak arahkan isterinya Aisyah untuk sikat rambut, dia hanya suar kepalanya keluar daripada masjid dalam hujurat Aisyah itu, dan Aisyah sikat rambut kerana Aisyah tak boleh masuk ke dalam masjid. Itu kita baca beberapa riwayat menandakan bahawasanya antara banyak ketika Rasulullah SAW duduk dalam masjid tu, sebahagian daripada syurahul hadis kata mungkin hadis ini ketika i'tikaf. Lalu para sahabat nampak antara cara Nabi SAW rehat itu ketika i'tikaf dengan cara dia tidur terlentang dan dia meletakkan kaki kanan ke atas kaki kirinya sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Lepas tulis apa? Dilarang tidur dalam masjid. Dilarang tidur dalam masjid. Dalam masjid tak ada masalah apa. Banyak riwayat Rasulullah SAW tidur dalam masjid. Dilarang lena ketika kuliah. Itu mungkin tuan-tuan. Sebab lena tak tidur, dia boleh lena kadang-kadang. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, Abu Sa'id Al-Khudri pula kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Di dalam masjid Rasulullah SAW duduk sambil memeluk lututnya dengan punggung kakinya diikat dengan baju. Bahagian belakangnya masih tergantung dengan baju. Kan dia pakai jubah. Jadi bahagian kaki yang diangkat itu tergantung dengan baju di bahagian belakang. Dalam syarah sebut begitu. Jadi kakinya duduk di dalam. Kakinya duduk di dalam. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi hak ni kita nak sebut antara cara-cara Nabi SAW duduk. Sekali-kali sebahagian daripada ini Ar-Rasul tak bagi tahu hampa kena duduk macam ni, hampa kena macam ni. Dia tidak jadi kewajipan kepada kita. Kalau kita nak menyerupai Nabi, kita tengok oh Nabi macam ni, kita perlu buat. Ada beberapa perkara yang Nabi buat, kemudian Nabi kata kalau hampa tak buat jadi masalah. Hampa tak buat jadi syaitan masuk ke dan sebagainya. Contoh, Nabi kata makan dengan tangan kanan. Nabi kata samillah wa kul bi yaminik. Sebutkan nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kamu. Wala ta'kul bi shimalik. Jangan makan dengan kiri kamu. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bi shimalik. Kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka makan dengan tangan kanan itu adalah sunnah muttaba'ah yang mesti kita ikut. Adapun cara tidurnya dan sebagainya itu sebagai periwayatan kepada kita. Kalau kita boleh ikut sebagaimana yang diajar oleh baginda Ar-Rasul, itu yang terbaik. Baginda Rasul kata ketika mana nak tidur, letaklah lambung kanan kamu. Ketika mula nak tidur, lambung kanan kamu tidur di atas lambung kanan. Kemudian bacalah nama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu yang diajar oleh Nabi. Kemudian lepas tu nak jadi apa? Lepas tu nak jadi apa? Itu dalam kerangka kita sebagai seorang manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Cara Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandang. Macam mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandang. Ra'aitu Rasulullah, hadis daripada Jabir bin Samurah. Katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Aku melihat Rasulullah SAW bersandar ke arah bantal di sisi tubuh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersandar dengan mengunjurkan kakinya.
kan wisadah Arab tu, bantai petak tu, itu adalah budaya lama Arab. Rasul kadang-kadang dia menyandarkan dirinya di wisadah itu dengan sebelah kakinya dihunjur. Tapi kalau tetamu masuk, dia akan tutup. Itulah kadang-kadang baginda Rasul duduk macam tu, muttaki'an, duduk dalam keadaan yang seumpama itu. Banyak lagi riwayat yang macam ni. Riwayat yang dalam keadaan muttaki'an ni cukup banyak. Dalam riwayat dia kata muttaki'an ni makna dia duduk dalam keadaan ma yuttaka'u alaihi kal wisada, duduk dalam keadaan bersantai dengan ada penumpang, ada benda yang menahannya, macam bantai. Kadang-kadang baginda duduk dalam keadaan yang santai itu dengan penahannya itu adalah kayu. Kadang-kadang muttaki'an dengan baginda duduk, baginda bersandar di dinding dan baginda berpegang tangannya di kayu tungkat. Banyak riwayat. Jadi nak sebut kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni dalam beberapa keadaan baginda duduk dalam keadaan muttaki'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang kedua dalam bab ni, Nafi' bin Harith radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Wa qala wa shahadatu zur atau qawlu zur. Qala fama dzala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Hadis ni yang nak ditunjukkan adalah perkataan wa kana muttaki'an. Ceritanya tentang dosa-dosa besar. Nafi' bin Harith kata, satu hari Nabi SAW kata, mahukah kalian aku jelaskan tentang dosa-dosa besar? Akbaril kaba'ir. Kaba'ir itu makna dia dosa-dosa besar. Akbar kaba'ir, dosa besar. Dalam kalangan dosa besar tu yang paling besar sekali, dia panggil akbarul kaba'ir, dosa besar yang paling besar, akbarul kaba'ir. Lalu para sahabat kata, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah kami nak tahu. Nabi kata yang pertama, al-isyraku billah, mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Akbarul kaba'ir, dosa yang paling besar ni adalah syirik kepada Allah. Dalam banyak hadis ni kita tahu, dalam banyak hadis Nabi kata ijtanibu as-sab'al mubiqat, hindarlah diri kamu daripada 7 perkara yang menghancurkan, dosa besar. Yang pertama, asyirku billah, syirik dengan Allah. Dalam surah Luqman, Allah Ta'ala memperumpamakan syirik ini sebagai kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang cukup nyata. Almarhum Syekh Qutb ketika mana dia memberikan komentarnya dalam tafsir suratul Hujurat, beliau menyebut tentang pembinaan sebuah masyarakat Islam. Ada 6 rukun yang disebut dalam suratul Hujurat. Salah satunya adalah tentang pemasakan tauhid. Dan beliau menyebut semua rasul daripada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, mereka punya risalah dan mesej mereka yang mereka bawa secara bersama adalah mesej untuk mengeluarkan orang daripada syirik. Tuan-tuan tengok apa yang disebut oleh Nabi Allah Nuh kepada kaumnya, la tusyriku billah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Apa yang dimarahi oleh Nabi Allah Musa apabila dia balik daripada bertemu dengan Tuhannya, dia tengok apabila mereka telah mempersekutukan Allah dengan lembu yang mereka tuhankan, sehingga dia marah kepada Musa As-Samiri. Apa yang diperingatkan oleh Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Sulaiman dan juga Nabi Allah Daud, yang kedua-duanya sampai kepada kemuncak kuasa, yang mereka peringatkan adalah jauhkan diri daripada syirik. Syirik adalah dosa yang cukup besar. Dosa yang paling besar adalah syirik. Dosa yang paling besar ini adalah syirik. Sehingga disebut siapa yang tak keluar berjihad di jalan Allah, dia duduk dalam dosa yang besar. Tapi dalam keadaan itu, orang yang melakukan syirik kepada Allah, dosanya cukup besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala boleh mengampunkan semua jenis dosa
kecuali syirik. Boleh dengan makna Allah Ta'ala tak mau mengampun dosa kecuali syirik. Dosa lain semua Allah Ta'ala ampun kecuali dosa syirik. Allah Ta'ala tidak akan mengampun kecuali orang itu taubat dengan taubatan nasuha, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, dosa lain, mati dalam keadaan melakukan dosa lain, mungkin Allah Ta'ala boleh ampun. Itu yang dia katakan, innallaha yaghfiru ma duna dhalik, selain daripada syirik semua Allah Ta'ala boleh ampun. Tapi Allah Ta'ala tidak boleh mengampunkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyirku billah, kata Syekh Qutb, asyirku billah, syirik dengan Allah, yatahaqqaqu, akan berlaku bimujarradin, apabila kita meletakkan haqqut tasyri'i, hak pensyariatan itu, li ghairillah, kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita hidup zaman lah, dah kita lalu hadis ni kita ulas, walaupun dia punya syahid dia adalah di muttaqi'an nanti. Kita hidup di zaman ini. Huzaifah bin Al-Yaman, tuan-tuan kenal Huzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi ni, masing-masing ada kepakaran. Orang ni pakar dalam bidang ni, orang ni pakar dalam bidang ni. Bukan semua orang dia pakar semua benda dah. Orang ni sebagaimana yang disebut oleh Muhammad Qutb rahimahullah baru mati, dia kata setiap orang ni, dia berbicara dalam konteks orang alim, orang yang ada ilmu, sama ada dia boleh jadi seorang yang faqih dalam bidangnya. Dia mungkin bidang tafsir dia A. Orang mungkin dia ahlul hadis, dia bidang hadis. Ada orang yang mungkin bidang fiqh dan sebagainya, ataupun dia jadi rajulun sathi. Rajulun sathi ni maksud dia apa? Dia boleh sikit-sikit tafsir, sikit hadis, sikit fiqh, sikit, dia boleh sikit-sikit lah. Tapi kerana dia pandai bercakap, orang nampak dia pakar semua. Dia rajulun sathi. Dan dia kata rajulun sathi inilah yang akan menjadi fitnah kepada umat akhir zaman. Orang berasa dia tahu semua, padahal dia ambil hak tu sikit, hak ni sikit, begitu kan? Kata Syekh Muhammad Qutb, adik kepada Syekh Qutb yang mati Jumaat lepas rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya. Okey, Huzaifah Al-Yaman, saya nak cerita tentang Huzaifah ni. Huzaifah Al-Yaman di kalangan sahabat Nabi ni, dia pakar tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Sahabat Nabi kita tahu kan, Abdullah bin Abbas, tokoh tafsir. Nabi kata, kalau kata tafsir itu tafsir Abdullah bin Abbas, hampa kena terima. Satu, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud dalam bidangnya, Zaid bin Ubay bin Ka'ab adalah qari, adalah guru dalam bidang Al-Quran dan sebagainya. Huzaifah bin Al-Yaman, dia punya bidang kepakarannya adalah asyratus sa'ah. Dia kata, aku tanya Nabi SAW tentang perkara yang buruk. Orang lain semua tanya perkara yang baik. Jumpa Nabi, ya Rasul, nak masuk syurga perlu buat apa? Ya Rasul, apa yang baik? Mereka tanya tentang perkara-perkara yang baik. Huzaifah bin Yaman, dia tanya apa? Dia tanya tentang perkara buruk. Maka Nabi SAW beritahu, Nabi kata, sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Lepas generasi aku ini akan datang perkara-perkara buruk, syar, perkara yang buruk. Nabi tak senaraikan apa dia perkara buruk. Nabi SAW tak bagi tahu lepas generasi itu bila. Dalam hadis yang lain Nabi kata, khairul qurun qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Sebaik-baik qurun adalah qurunku, kemudian qurun yang mengiringinya, kemudian qurun yang mengiringinya. Sebahagian ulama hadis kata maksud dia 300 tahun yang pertama. Sebahagian ulama hadis menyatakan yang dimaksudkan dengan qurun itu adalah generasi. Generasi sahabat, generasi Nabi, generasi para sahabat, dan juga generasi yang mengiringi para sahabat. Apabila sudah banyak orang yang bukan para sahabat, terutama di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, zaman Ali itu sudah ramai dah orang, maka dikatakan pada ketika itulah yang Nabi kata akan datang pula keburukan. Akan datang keburukan. Okey. Kemudian Huzaifah bin Yaman kata, fahal min khairin ba'da syarr? Apakah ada kebaikan lagi selepas keburukan tu? Nabi kata ada. Nabi kata ada. Maknanya selepas berlaku keburukan tu, umat akan kembali kepada asalah dan umat akan jadi elok. Dia tanya lagi, Huzaifah bin Al-Yaman tanya lagi, apakah setelah itu akan datang lagi perkara yang buruk ataupun keadaan yang buruk? Nabi kata ya, selepas itu akan datang lagi perkara-perkara yang buruk. Perkara yang buruk itu, kata Nabi kali ini, Nabi kata du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada
orang-orang yang menyeru kepada pintu neraka Jahannam. Dia kata akan ada orang-orang yang mengajak kepada pintu neraka Jahannam. Lalu dia tanya, lalu Huzaifah bin Yaman kata, "Sif lana ya Rasul." Dia tak tanya dekat Nabi. Huzaifah bin Yaman ni, Allah Ta'ala bagi hikmah kepada dia. Dia tak tanya, "Siapa dia ya Rasul?" Tak. Dia tak tanya. Dia tanya kepada Nabi, "Sif lana ya Rasul." Wahai Rasul, tolong sifatkan yang dikatakan du'atun ala abwabi Jahannam. Du'at, penyeru-penyeru kepada pintu neraka Jahannam. Siapa mereka? Ataupun sifatkan mereka kepada kami ya Rasul. Nabi kata, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu daripada kulit kita. Kulit mereka macam kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka itu juga yatakallamuna bi alsinatina, bercakap dengan bahasa kami. Lepas tu terus ditanya oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Yaman kata, afala naf'alu ya Rasulullah, kalau itu berlaku, adrakni zaman, kalau aku dah sampai kepada zaman itu, famadha naf'al, kami nak buat apa? Nabi kata, talzimu jama'atal muslimina wa imamahum. Hadis ni yang mula-mula bila Nabi kata sif lana ya Rasul, bila Huzaifah kata sifatkan mereka kepada kami wahai Rasul, apa yang disifatkan oleh Huzaifah oleh Nabi SAW? Nabi disifatkan tentang hum min jildatina, mereka kulit sama dengan kita, wa yatakallamuna bi alsinatina, cakap dengan bahasa kita. Syurahul hadis, orang-orang yang mensyarah, para ulama yang mensyarahkan hadis, sebahagian kata maksud dia banyak penyeru-penyeru kepada neraka Jahannam ini yang mengatasnamakan agama ini, kebanyakannya orang min jildatina, daripada warna kulit sama dengan Nabi, yakni orang Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bercakap dengan bahasa kami, yakni memang mereka bercakap dengan bahasa Arab. Hak penyuruh-penyuruh kepada neraka ni, yang membawa orang kepada sesat ni, kebanyakannya adalah orang-orang yang mengajak dengan cara mengajak menggunakan bahasa Arab, maknanya dia adalah orang Arab dan sebagainya. Sebahagian para ulama hadis yang lain menyatakan min jildatina, kulit sama dengan kita, kulit sama dengan orang awam Islam di mana-mana, maknanya dia nampak macam Islam. Jildatina, dari segi kulitnya, dari segi zahirinya, dari segi zahirnya, dia macam orang Islam lain. Wa yatakallamuna bi alsinatina, kadang-kadang dia berhujah dengan hujah Al-Quranul Karim. Dia kadang-kadang berhujah dengan hujah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, saya nak kata ini, dalam hadis yang lain ditanyakan pula kepada Nabi, apa dia yang mereka ajak ala abwabi Jahannam tu? Macam mana depa ajak masuk dalam neraka Jahannam ni, dengan cara mana? Dengan cara kamu mensyirikkan Allah dalam keadaan kamu tak sedar. Orang tak sedar pun, tapi dia mengajak untuk syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan, fitnah yang sedang kita hadapi sekarang ni macam ni. Hum min jildatina, mereka daripada wajah kulit kita dan sebagainya. Wa yatakallamuna bi alsinatina, kadang-kadang hujah mereka adalah hujah hadis. Tuan-tuan, saya bercakap dari segi rujukan, tak ada kaitan dengan siapa semua, makna dia bukan untuk hujum dan sebagainya. Tuan-tuan tunjuk contoh 2-3 minggu lepas keluar seorang ulama, kita nujilluhu, kita memuliakannya atas keulamaannya, dan kita tak sebut kata doa ala abwab Jahannam, tak. Saya nak sebut tentang kecelaruan yang berlaku apabila dia menyebut kata, aku bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh bunuh ikhwan muslimin. Dan ada pula orang kata, oh ini dia mimpi Nabi sebut. Takkan, tuan-tuan, secara fikirnya, secara logiknya, Al-Quran menyebut siapa dia Nabi ni? Raufur Rahim, seorang Nabi. Dalam surah At-Taubah ayat yang akhir tu, Allah Ta'ala beritahu tentang sifat Nabi ni, Raufur Rahim, dia belah kasihan kepada orang Islam. Harisun bil mu'minin, dia bersungguh-sungguh untuk membantu orang Islam. Salah terang mana pun dia tak bagi. Wahsy bunuh pak belakang dia, itu pun dia maafkan. Wahsy masuk Islam, marhaban wa ahlan. Abu Sufyan tak buat apa. Isteri Abu Sufyan, Ummu Jamil, tak buat apa kepada Islam, masuk Islam.
ahlan wa sahlan. Khalid bin Walid yang menjadi penyebab kepada kekalahan umat Islam di dalam perang Uhud, masuk Islam, ahlan wa sahlan wa marhaba. Takkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya memberitahu seseorang, bunuhlah 529 orang, 600 lebih lagi masih ditunggu dalam pusingan yang kedua. Bukankah ini pendustaan ke atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, ini yang sebut jildatina yatakallamuna bi alsinatina wa aqlu hadis dan sebagainya. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku? Kepuncaknya bagaimana kita meletakkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menghina, kita meletakkan kedudukan Ar-Rasul itu cukup rendah. Pembunuh Ar-Rasul, takkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pembunuh. Dan zaman Nabi, zaman selepas Nabi SAW, itu tidak lahir dakwaan-dakwaan yang seumpama ini, sedangkan mereka terlalu hampir dengan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, syirik dengan Allah ni dia akan masuk dengan cara tu. Itu yang disebut Huzaifah bin Yaman bila ditanya kepada Nabi, Nabi beritahu yang kata du'atun ala abwabi jahannam, orang yang mengajak kepada pintu neraka jahannam, dia akan masukkan unsur-unsur syirik dalam keadaan yang kita tidak sedari. Apa nama Huzaifah bin Yaman tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami nak buat apa kalau jadi macam tu? Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin, hendaklah kamu berada dengan jamaah orang-orang Islam, wa imamahum, dan imam mereka. Siapa dia jama'atul muslimin? Itu kita ulah lain kali. Macam-macam pandangan di kalangan para ulama, cuma disebut talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, hendaklah kamu berada dengan jamaah. Kamu akan selamat daripada doa tu jahannam, kamu tak akan selamat daripada ajakan kepada syirik. Lalu ditanya lagi kepada Nabi, kalau tak ada jamaah, kalau tidak ada orang yang dan tidak ada pemimpin yang ajak kepada Islam dan sebagainya, nak buat macam mana? Nabi kata, hendaklah kamu beruzlah, fa'tazilin nas, kamu uzlah daripada manusia, dan kamu makan hatta kalau kamu terpaksa makan kayu-kayu, dalam keadaan kalau tak nak makanan lain, kamu terpaksa rebus kayu dan sebagainya, buatlah, kerana nilai Islam itu lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, akbarul kabair, dosa yang paling besar adalah syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam kitab Al-Imam Al-Zahabi, Imam Al-Zahabi letak dosa paling besar syirik. Lepas dosa syirik itu apa? Dosa al-kazib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan, orang yang berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sengaja. Kan Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang dusta kepada aku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia ambil tempat daripada api neraka, ahli neraka ketika mana hidup. Dia reka-reka atas Nabi, dia reka-reka hadis, Nabi tak sebut, dia kata Nabi sebut dan sebagainya. Orang yang buat hadis palsu, itu termasuk dalam makna man kadhiba alayya muta'ammidan, hadis-hadis palsu dan sebagainya. Itu cukup bahaya. Ataupun letakkan dakwaan-dakwaan dusta kepada baginda Ar-Rasul SAW. Dan sebahagian ulama hadis menyebut, untuk orang-orang yang duduk atas ni tuan-tuan, orang-orang yang menyampaikan ilmu, di antara tanda seorang sifat muslim itu adalah man salimal muslim, orang yang memberikan keselamatan kepada muslim yang lain. Termasuklah dalam makna keselamatan itu, kata para ulama hadis, adalah selamat ilmu mereka. Maka kalau ada orang yang menyebar ilmu itu tanpa pegangan, ilmu itu reka-rekaan, letak ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa berlaku? Dia tidak menyelamatkan mukmin, dan dia termasuk dalam kelompok yang kedua, wal'iyadzubillah. Itu para duat. Yang ketiga dalam hadis ini, yang kedua, Nabi sebut wa uququl walidain, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Orang yang derhaka kepada ibu bapa itu akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah uququl walidain. Qala, kata rawi Nafi', dia kata wajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Setelah itu beliau duduk dalam keadaan muttaki'an, dalam keadaan bersandar kepada sesuatu, dan baginda terus bersabda, yang seterusnya dosa besar ini adalah syahadatu dzur, saksi palsu, atau qaulu dzur, ataupun perkataan yang palsu, perkataan yang dusta. Qala, kata rawi Nafi',
fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha, dan teruslah Nabi SAW mengucapnya. Dia ucap-ucap ni lah antara dosa-dosa besar, akbarul kabair. Dia ulang sebut, yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain, yang ketiga syahadatuz zur, saksi palsu, yang keempat qauluz zur, perkataan yang dusta. Dia ulang sampai kami duk rasa, kami kata ya laitahu sakata. Kalau boleh semoga Rasul sallallahu alaihi wasallam berhentilah, kami tahu dah apa itu dosa besar. Poin dia yang dia nak tunjuk di sini, yang Imam Tirmizi nak tunjuk di sini adalah cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muttaki'an, sandang kepada sesuatu. Okey, hadis seterusnya, Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akalu muttaki'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku tidak akan makan sambil bersandar. Dia kata tidak makan sambil bersandar. Adapun aku, kata Nabi, fala akulu, aku tak akan makan muttaki'an, dalam keadaan bersandar. Muttaki'an ai jalisan ala hayatil mutamakkin. Apa makna muttaki'an? Bersandar di sini bukan bersandar belakang, tapi bersandar di sini yang Nabi kata aku tak akan makan dalam keadaan bersandar, sambil bersandar kepada satu benda. Wisadah tadi ni, contoh dia wisadah. Hak dia orang Arab abai duk buat tu, tapi di belah Aziziyah tu, waktu pergi umrah tu, pergi ke Aziziyah tu kan, sambil duk makan tu, dia duk makan bawang merah, kerak bersandar. Muttaki'an, itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ma'ilan ila ahdi syaqain, ataupun makan dalam keadaan lebih berat ke arah kiri ataupun kanan, dalam keadaan duduk dalam keadaan. Rasulullah SAW dalam hadis kan, dia duduk makannya, cara Nabi SAW makan sama ada dia duduk dalam keadaan bersila ataupun dia duduk dalam keadaan yang kita sebut tadi ni. Dalam keadaan, dalam hadis yang lain nanti kita akan tengok dalam sifat baginda Rasulullah SAW makan, kita akan jumpa baginda duduk seakan-akan qurfusa. Dia duduk dalam keadaan mengangkat sebelah kaki ketika mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam makan. Baginda kata, amma ana, adapun aku tak buat, aku tak akan makan dalam keadaan bersandar yang macam tu. Tapi kata Syekh, dia kata perbuatan itu di antara makruh dan mungkar. Makna dia perbuatan itu tidak disetujui, tidak disukai oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Jabir bin Samurah, dia kata, an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar di atas wisadah, di atas bantai. Itu sama dengan hadis yang pertama tadi ni. Kesimpulannya, itu di antara cara baginda Rasulullah SAW duduk dalam keadaan rehat. Kita akan jumpa lagi ketika mana dalam majlis, dan ketika mana baginda Rasulullah SAW duduk dalam keadaan orang ramai. Cara mana yang diduduk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Seterusnya kita akan jumpa dalam bab yang seterusnya tentang qatari, tawasyah dan sebagainya. Itu sampai bulan depan insya-Allah, kalau Allah Taala panjangkan umur tuan-tuan. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Okey. Malam ni kita tengok daripada Syama'il yang ke-19, cara Nabi berjalan, penutup kepala Nabi, cara Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, dan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersandar. Hak inilah tuan-tuan, Imam At-Tirmizi menulis Syama'il ini, dan inilah benda yang disebut oleh ramai para pengkaji. Tidak ada mana-mana tokoh yang ditulis tentang kedudukan mereka, Syama'il mereka dan sifat mereka dan sebagainya sesempurna yang ditulis tentang baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa benda itu berlaku? Itu yang disebut oleh ramai orang. Mereka kata, ma ra'aitu, kami tidak pernah melihat mahabbatu ashabi Muhammadan Muhammadan. Kami tidak pernah melihat mahabbah lebih aksar ataupun akbar min mahabbati ashabu Muhammadan, yang lebih hebat daripada kasihnya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa perhati Nabi sampai depa boleh meriwayatkan
tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Dan dalam tradisi ilmu hadis, dalam disiplin ilmu hadis, kita tahu nak dapat hadis ni, nak ditentukan tentang martabat dia tuan-tuan, ada ilmu al-jarh wa ta'dil, ada ilmu jarh dan ta'dil, cedera dan juga adil. Ada satu ilmu khusus nak tengok rawi ni macam mana. Hadis yang baik kat kita ni, Imam Al-Bukhari sebagai contoh, hafaz puluhan ribu hadis, bahkan ada yang kata ratusan ribu hadis, tapi yang diletakkan dalam kitabnya Sahih Bukhari itu hanya sekitar 5,000 buah hadis. Kaji yang sampai itu betul-betul yang benar-benar datang daripada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dia sebagai lambang mahabbah, kasihnya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca dalam surah, saya nak tutup dengan ni. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Hujurat ayat pertama dan kedua. Ayat yang pertama dan kedua, Allah Ta'ala larang para sahabat daripada buat beberapa benda ketika mana beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama dan yang kedua. Saya teringat ayat yang kedua, ayat yang pertama tak ingat, saya bawa lah. Ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu buat keputusan dulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Fawqa sautin nabi, jangan angkat suara lebih daripada suara Nabi. Dan jangan kamu menzahirkan, menjaharkan, menguatkan suara kamu sebagaimana kamu kuatkan di antara kamu sama kamu. Panggil ikut suka lagu tu lah. Jangan. Antahbata a'malakum, perbuatan itu akan menyebabkan amalan kamu terbatal. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak sedar pun kata amalan kamu itu akan terbatal. Tuan-tuan, ayat ni cerita tentang apa? Ayat ni cerita tentang apa? Dia cerita tentang adab kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab kita. Yang pertama, nak buat apa pun kena tengok dulu macam mana pedoman Nabi. Nabi bagi pedoman macam mana. Sebab nuzul ayat ni apa? Sebab nuzul ayat ni, Bani Tamim datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tentukan siapa pemimpin Bani Tamim. Bani Tamim ni tuan-tuan, Bani yang terkenal. Bani Tamim bukan Bani Tamim tanah mim Melayu dah. Aduh, tu merapu tu. Tu merapu. Bani Tamim ni merujuk kepada Bani yang terkenal di kawasan Jaziratul Arab. Di kawasan Jazirah tu, Jaziratul Arab, ada Bani Tamim, ada Bani Tayyim. Ada Bani Tamim, ada Bani Tayyim. Tayyim itu keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bukan At-Tamimi, dia At-Tayyimi, Bani Tayyim. Satu lagi Bani Tamim. Bani Tamim ni Quraisy. Tayyim pun Quraisy. Bani Tamim ni dia datang daripada Mudar, sama dengan silsilah Nabi, tapi dia dar lain, dia rumah lain. Bani yang bermula daripada seorang yang nama Tamim apakah? Itu satu, dia panggil dengan Bani Tamim. Satu lagi tuan-tuan juga pernah baca tentang At-Tamimi. At-Tamimi, ada orang mengaku At-Tamimi, orang kat dekat ni pun mengaku At-Tamimi dan sebagainya. Itu tak kena mengena. At-Tamimi satu lagi, tuan-tuan aja dengar. Lawan ni tokoh yang terkenal At-Tamimi ni adalah Azam At-Tamimi, Dr. Azam At-Tamimi, orang Palestin duduk di UK. Dan ramai di Palestin tu keturunan At-Tamimi. Mereka bukan Bani Tamim, tapi mereka adalah keluarga kepada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Jadi cerita dia, mari ni mereka nak tentu antara dua orang ni siapa nak jadi ketua. Nak dapatkan daripada Nabi, persetujuan daripada Nabi. Abu Bakar dan Umar bergaduh sama-sama mereka. Abu Bakar nak seorang, Umar nak seorang. Allah Ta'ala tegur, jangan
Nabi tak buat keputusan, pasal apa kamu mendahului Nabi dalam buat keputusan? Itu satu. Ayat yang pertama. Poin dia apa? Tuan-tuan, kita nak tutup dengan menyebut ketika kita baca syama'il Nabi dan sebagainya, mari sama-sama dalam beragama kita jangan buat keputusan kita sendiri, tapi kita tengok sebenarnya agama yakni Nabi telah susun macam mana untuk kehidupan kita. Dia hak terbuka untuk kita buat sendiri cukup banyak. Kita nak guna kereta apa? Nabi tak bagi tahu. Kita nak duduk kondo mana? Nabi SAW tak bagi tahu. Hak tu terbuka. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi tak urusan agama kamu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kita mendahului Allah dan Rasul. Kita tanya dulu, Allah dan Rasul kata macam mana dalam urusan agama. Ayat yang kedua, ini adalah adab dengan Nabi. Adab kita dengan Nabi. La tarfa'u aswatakum. Jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Ini pun berlaku, tuan-tuan. Bani Tamim tadi ni, Bani Tamim ni bani yang masyhur, tuan-tuan. Dia bukan bani yang 300 tahun lepas ataupun 100 tahun lepas ataupun 2 bulan lepas ataupun 3 bulan lepas ataupun tahun lepas baru orang tahu Bani Tamim ni mana. Dah, orang tahu lama dah. Bani yang masyhur. Ni bukan bani, dia bukan bani keluar bani apa kata ni keluar? Allah. Bani Otoy ke bani apa tu? Dia keluarga besar Bani Tamim ni. Keluarga besar Bani Tamim country home ni. Dia kata ada bani ni pula. Bani Zar, bani apa? Bukan tu, Bani Tamim bani yang terkenal. Bukan bani reka-reka. Zaman Nabi pun Nabi kenal. Tiba-tiba ada orang berdakwah bulan lepas orang berdakwah kata Bani Tamim tu tahu tu tanah ni tu Melayu. Minta mana ni, saya pelik juga tuan-tuan. Balik kepada cerita hak asal ni lah, hak kita duk sebut tadi ni. Semua sahabat ada kepakaran. Hang pakar dalam bidang apa? Hang cakap tu. Hang jangan langgap kacau. Langgap dia akan jadi kacau, tuan-tuan. Hadirin mukminin yang saya hormati. Bani Tamim ni, depa ni suka berqasidah, bersyair. Depa suka syair. Bila depa buat syair, satu hari depa main nak bagi Nabi dengar syair depa. Masuk dalam masjid Nabi tu riuh. Bani Tamim ni sebahagian daripada mereka adalah orang badiah, orang kampung. Orang kampung ni memang dia cakap derai. Orang Kedah kan? La ilaha illallah, orang Kedah kacau tuan. Betul orang Kedah. Dia cakap pagi-pagi tu, "Boy, dah je makan." Lah, baru orang ni hidup lagi. So sekarang lembut kan? Orang kampung, orang nelayan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dia cakap berat. Allah Ta'ala tegur, jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Hak ni bagi kita yang masih hidup macam mana? Al-Imam Ibnu Katsir kata, jangan kita mengangkat pendapat kita lebih daripada apa yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Dia pun masuk tu bukan banyak amal. Dia pun kata, Muhammad, isma' ma naqul. Wahai Muhammad, dengar apa kami nak kata. Allah Ta'ala tegur juga hak tu pun. Suara dia dah tinggi. Kemudian dia panggil Nabi, kadu'ai ba'dikum ba'da. Macam kamu panggil sama-sama kamu. Tak boleh. Al-Imam Ibnu Katsir kata, bila kita sebut tentang Muhammad, kita kena sama dengan sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita dahului dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentakzimkan dia. Dan ini sebagai sebahagian daripada lambang mahabbah dan kasih kita kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kita baca syama'il ni? Kita nak kenal Nabi. Sampai kerana kenalnya Nabi itu akan memudahkan kita dikenali oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat kita sambung lagi tuan-tuan, pada bulan depan kita sambung lagi insya-Allah. Bulan depan, bulan Mei lepas tu nak masuk Ramadan lah. Ramadan tinggal 75 hari. 75 hari sah tuan-tuan. Kita kata Ramadan tinggal 75 hari lagi. Makcik belakang kata, Allah, baju raya tak buat lagi. 75 hari lama lagi. Kadang-kadang cara dia terkejut tu kita ingat kot tak qada puasa lagi, baju raya tak buat lagi. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada kita. Kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.